Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini sekali lagi sepak kita menyambut tahun baru Hijrah. Tahun ini adalah tahun ke-1442. Hari ini masuk hari yang ketiga dan esok hari yang keempat. Malam ni malam keempat dah lah. Tuan-tuan sekalian, bermakna tahun Hijri ini ialah tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita tengok apa maksud hijrah. Hijrah ni di segi bahasa ialah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tu di segi bahasa hijrah. Kalau kita duduk kapur A, kita pergi ke kapur B, maka kita hijrah. Kita duduk di kapur, pergi ke bandar, hijrah. Hijrah ke bandar. Ataupun sebaliknya, kita duduk satu negeri, pergi ke negeri lain, maka disebut sebagai hijrah. Di segi bahasa. Kalau di segi istilahnya, ialah hijrah ni Rasulullah dan para sahabat berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Dari Mekah pergi ke Madinah untuk menjunjung titah perintah Allah di dalam melaksanakan ibadah kepadanya dan mendirikan syariat. Itu hijrah. Hijrah ni bukan semata-mata pindah daripada Mekah, dari Mekah ke Madinah, adalah semata-mata menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Mekah ni pada ketika tu agama Islam tidak lagi ada ruang untuk berkembang, tak boleh lagi untuk amal. Malah bukan setakat nak amal, tetapi masyarakat Mekah pada ketika itu memusuhi, menyekat, menghalang, memerangi, dan apa sahaja yang mereka lakukan supaya agama Islam tidak boleh tersebar dan berkembang. Apabila bumi Mekah ni sepik kepada agama Islam dan Rasulullah, para sahabat tak boleh nak menyeru dah orang, maka Allah Subhanahu wa taala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pergi ke Madinah. Kerana orang Madinah telah menyediakan tempat negeri dan juga kapur tempat halaman, juga negara, serta beriman sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Orang-orang Madinah sebelumnya ialah mereka menyediakan tempat negara dan juga bersedia dengan berimedah dengan Rasulullah sebelum Rasulullah pergi ke Madinah lagi. Ada dah beriman daripada kumpulan Aus dan Khazraj. Mereka berjumpa dengan Rasulullah semasa pergi haji. Mereka buat haji zaman dulu, sebelum Islam pun mereka buat haji dah. Ketika musim haji, Rasulullah pergi jumpa dengan mereka dan Rasulullah ajak, dan ada yang beriman. Dan Rasulullah buat perjanjian dengan mereka untuk menyebarkan agama dan mempertahankan agama. Setelah begitu, Rasulullah menghantarkan sahabatnya untuk ke sana dan mengajak agama di sana, menyebarkan Islam di sana. Maknanya Madinah telah ramai orang telah menerima Islam dan sanggup menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni telah menyediakan kapur halaman, rumah tangga, negeri, tempat tinggal. Sebelumnya mereka telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apabila mereka ni beriman, kedudukan di Mekah telah begitu kata sepik kepada umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala telah perintah pada Nabi dan juga para sahabat untuk berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah berpindah ke Madinah ni bukan kerana lari, bukan sebagai pelarian, tak.
Mungkin kalau kita tengok orang pelari apa lari juga, lari, tapi orang lari itu boleh jadi semata-mata nak selamat pada nyawa. Rasulullah pergi juga di segi pindah tu sama, nampak sama tinggal negeri negara. Tapi pindah Rasulullah ni tujuan adalah perintah Allah, tujuannya bawa agama dan menyebar agama. Kalau kita pergi satu tempat ada tujuan tu, ada ciri-ciri hijrah. Kalau kita pergi kerana nak selamat diri je, takutnya bala tu kena atas kita, maka tu orang panggil pelarian. Tu tak sama tuan-tuan. Jangan silap tengok. Satu. Yang keduanya, hijrah ni ada dalam agama Islam aja. Dalam agama lain tak ada istilah hijrah. Kerana tu tak boleh nak kata orang agama lain hijrah. Ni istilah Islam. Sama juga istilah sedekah. Sedekah. Dalam Islam aja ada istilah sedekah. Dalam agama lain tak ada panggil sedekah. Boleh jadi derma, sumbangan atau apa-apa. Nampak di segi zahir serupa, tapi konsepnya berbeza. Sedekah adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diberi atau diberi kepada orang yang memerlukan. Kepada orang yang memerlukan, dan disebut orang yang perlu tak siapa-siapa. Ada 8 golongan. Daripada orang yang mempunyai harta dan kekayaan, ataupun orang yang tidak wajib sedekah tapi tak siapa lagi wajib tapi dia nak sedekah, boleh sedekah. Kerana itu sedekah adalah satu terma di dalam agama Islam. Adapun dalam selain daripada Islam dia tak panggil sedekah, dia panggil derma ke apa. Islam panggil juga derma. Tapi sedekah ni dia berbeza daripada derma. Sedekah adalah untuk taqarrub diri kepada Allah. Kalau derma pun kalau kita guna, nampak zahir serupa aja dengan sedekah. Tetapi dia bergantung juga pada niat. Kerana tu niat ni sangat penting dalam hijrah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya masyhur, kalau kita baca kitab hadis hadis niat ni, ia adalah hadis yang letak mula-mula dalam bab mula-mula. Kalau dalam Imam Bukhari pun mula-mula, dalam hatta di dalam Riyadhus Salihin mula-mula, dalam Muslim semua boleh kata kita hadis mula dengan niat hadis ni lah, iaitu hadis yang sangat masyhur yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesungguhnya sesuatu amalan itu sah dengan niat atau diterima oleh Allah dengan niat. Dan setiap orang amalan yang dia lakukan mengikut apa hak dia niat. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul, diberi ganjaran pahala hijrah. Sesiapa yang berhijrah kerana sesuatu tujuan untuk mencapai kehendaknya di dunia atau untuk berkahwin dengan seseorang wanita, maka hijrahnya kepada hak dia hijrah tu. Hijrah nak nega. Hijrah kerana nak kahwin, maka dia kahwinlah hijrah. Tapi ditengok di segi zahirnya serupa tu lah, tak ada beza. Sama pergi belaka, sama jalan belaka, sama tinggal negeri belaka, sama susah belaka, siapa tepat belaka. Yang membezakan adalah niat. Kerana tu hadis ni adalah 1/2 daripada bahagian ibadat. Hadis laginya, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat amalan dalam melaksanakan kerja agama ini yang tidak ambil daripada kami, maka amalan itu ditolak. Jadi dua-dua hadis ini digabung sekali, jadilah comel amalan kita. Tuan-tuan sekalian, jadi dia bergantung ke niat. Walaupun di segi zahir orang tengok amalan ini serupa,
Tetapi yang membezakan hijrah adalah kerana Allah dan Rasul. Buat apa pun yang membezakan ialah niat. Sebagai contoh, orang masuk masjid, duduk dalam masjid, pakai duduk congok belakang. Ada yang masuk masjid tadi niat iktikaf. Ada yang masuk masjid niat nak berehat. Yang membezakan niat. Duduk serupa tular belakangnya. Nah, kerana tu satu amalan yang baik boleh jadi ada beberapa niat ya di sampingnya. Sebagai contoh, orang mari ke masjid dia niat nak sembahyang. Orang mari ke masjid niat nak ngaji. Orang mari masjid niat nak jumpa sahabat. Orang mari masjid niat nak silaturahim. Macam-macam boleh niat. Dan setiap niat tadi diberikan cara. Dia jadi random pokok. Kalau kita mari niat nak sembahyang saja, boleh sembahyang saja. Ikut kita nak niat. Kita mari nak niat nak ngaji kata ngaji kata. Kalau kita kata duduk antara maghrib dengan isyak ni, kita duduk dalam masjid, maka kita tunggu masjid. Aku niat nak tunggu sembahyang, maka dikira kita dalam sembahyang. Macam-macam niat. Kerana itulah Rasulullah SAW beri satu penekanan kepada niat tadi. Jadi hijrah ni adalah berhubung dengan niat yang besar untuk taat pada Allah dan Rasul. Perkara yang keduanya ialah tahun hijrah bila mula? Bila mula tahun hijrah? Hal ni sangat penting. Dan apa? Apa ya? Timbul apa ni tahun hijrah ni? Dua soalan ni adalah terjawab apabila kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semasa pemerintahan dia terima banyak surat daripada gubernur-gubernur dia. Gubernur ni makna kita kata kalau di Iraq ada gubernur, kalau di Syam ada gubernur, kalau di mana-mana ada gubernur. Di Mesir ada gubernur. Dia panggil zaman dulu gubernur. Apabila mari surat, tulis surat, dia sebut hari bulan, dia sebut hari dan bulan, tapi tak sebut tahun. Tak ada tahu kan masa tu. Ada dah tahu ya itu lagi ada. Yang mana? Ya daripada ada manusia, ada dunia ni ada dah tahu. Terutamanya tahun orang guna tika tu ialah tahun yang diguna dinisbah pada Nabi Isa AS, iaitu tahun kelahiran Nabi Isa, yang kita sebut lah ni tahun Masihi tu. Nah, ada dah tahun tu. Tapi Sayyidina Umar tak usah guna tahun tu. Dia kata tak ada tahun kita. Lalu apabila surat tadi mari, tahunnya tak ada, tak tulis. Bulan, kalau kita kata bulan Muharram, 3 hari bulan Muharram, 3 hari bulan Muharram, tahu tak tahu tahun mana? Tahun lepas ke, tahun ni ke, tahun sebelum ke? Jadi tak boleh nak tulis surat tu bila. Maka Sayyidina Umar panggil para sahabat, bicara, dan macam-macam beri pandangan. Ada yang memberi pandangan kita letak tahun kita ni, masa tak ada hijrah lagi. Tahun kita ni kita mula start Nabi lahir. Ada cadar Nabi dibangkit, ada cadar Nabi Isra Mi'raj, ada cadar Nabi Madinah pergi hijrah, ada cadar Nabi wafat. Macam-macam cadangan. Setelah bicara lama rekah ke cerita, maka Sayyidina Umar dan para sahabat bersetuju supaya kita ambil tahun hijrah ni berdasar kepada hijratul Rasul alaihissalam. Dengan berbagai alasan. Jadi hijrah ni, kalau Rasulullah SAW hijrah, dia hijrah pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan Muharram. Rasulullah sendiri Rabiul Awal. Dan banyak peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah ni Rabiul Awal, mengikut hadis-hadis pendapat yang kuat. Antaranya lahir pada bulan Rabiul Awal. Dan dikatakan Rasulullah Isra Mi'raj juga pada bulan Rabiul Awal. Yang kita sahur bulan Rejab tu, hak sahur, hak dalil kuatnya bulan Rabiul Awal.
Lepas tu hijrahnya juga pada bulan Rabiul Awal. Dan wafatnya adalah juga pada bulan Rabiul Awal. Pak perkara ni Rabiul Awal belakang. Betul tak? Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pada bulan Rabiul Awal. Bapa yang ambil bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal lepas ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan lagi. Bapa yang ambil sini. Jadi para sahabat kata Rasulullah mula istihad letak kerja hijrah ni pada bulan Muharram. Walaupun baginda hijrah lewat daripada orang lain 2 bulan. Tapi ambil hak letak kerja asasnya. Maka dengan tu dia ambil tahun hijrah ni ialah bermula pada bulan Muharram. Masa pemerintahan siapa? Sayyidina Umar. Zaman Rasulullah dia tak buat lagi. Zaman Sayyidina Bakar tak ada. Kerana itulah doa awal tahun ni mari bila. Zaman Rasulullah ke? Tak ada zaman Rasulullah dia buat awal tahun bulan Muharram lagi. Ya tu ambil ya tu ambil doa awal tahun tu mana? Tu tidak Rasulullah buat. Kita boleh faham gitu. Kalau doa-doa tu akan kamu dia doa. Tak ada mari Rasulullah. Rasulullah ngajar doanya setiap hari. Ada. Lagu mana? Antaranya Allahumma ja'al awwala hadzal yaum salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairad dunya wal akhirah. Hak tu hak siap pagi, siap malam, siap petang. Duk nanti setahun baru nak doa, penat buat kita. Nah, tiap-tiap hari Rasulullah tiap-tiap pagi dia doa, tiap-tiap malam gagak doa petang. Kalau petang, Allahumma ja'al awwala hadhil lailati salaha wa awsatuha falaha wa akhiruha najaha wa as'aluka khairad dunya wal akhirah. Hak ni hak kena kita, hak ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak nak kata jangan buat, tapi Rasul tak ada daripada Rasulullah. Jadi hak ada kita pakai buat hak ada. Hak adanya doa setiap petang setiap malam. Jadi hak setiap petang setiap malam ni perlu kita ingat setiap masa. Dan kalau kira kena pada malam-malam mana pun kita doa juga. Allahumma ja'al awwala hadhil lailati salaha wa awsatuha falaha wa akhiruha Allahumma ja'al awwala hadhil lailati salaha wa awsatuha falaha wa akhiruha najaha wa as'aluka khairad dunya wal akhirah. Jadi itu doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi doa-doa setiap hari setiap petang doa. Sebagaimana Rasulullah ajar doa. Kalau petang pagi tak kira. Seperti Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Itu doa pagi. Kalau malam Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Tu tetap kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Pagi baca, petang baca. Jadi maksudnya jangan nanti setahun baru nak baca sekali. Bacalah tiap-tiap hari. Moga pendek. Bukan kata bukan mau nak kata tak boleh buat tak ada. Tu tidak masuk bab tu. Maksudnya bab kena buat tiap-tiap hari. Dapat bagai pendek aja. Baik tuan-tuan. Perkara seterusnya ialah hijrah ni tuan-tuan. Kalau kita tengok banyak hadis Rasulullah menyebut tentang hijrah. Antara hadisnya ialah dia reka dengan maksud lain. Seperti Rasulullah sebut al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Maksudnya orang Muslim sejati adalah orang Islam lain. Semua orang Islam hak lain, semua orang Islam ni selamat daripada mulut dia, lidah dia dan juga perbuatan dia, tindakan dia. Itulah orang Islam.
Kalau kita nak kenal orang Islam, Rasulullah kata al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam tu adalah orang Islam lainnya semua sekali selamat daripada tutur kata dia dan juga lidah dia dan perbuatan tangan dia. Kalau kita tahu orang Islam, inilah contoh dia, iaitu orang Islam lain tidak susah dengan dia. Dia tak kata kau orang dia tak kena, kau orang dia tidak ngopak, kau orang dengan mulutnya, semua dia tak buat. Lepas tu tindakan tubuh badan dia, tangan dia, kaki dia, dia tidak buat uduh kat orang. Itulah orang Islam. Kemudian wal muhajir, siapa orang yang berhijrah? Man hajara manahallahu anhu, iaitu orang yang tinggal hak Allah tegah, hak Allah larang. Siapa-siapa tinggal hak Allah larang, maka dialah orang yang berhijrah. Baik. Hak Allah larang ni gapo dia? Rasulullah sebut dalam hadis lain pula. Wal muhajiru man hajara as-su'a. Orang berhijrah adalah orang yang tinggal perkara-perkara buruk. Bermakna kalau kita nak ambil tadi, Allah tegah, tinggal hak Allah tegah. Hak Allah tegah tu adalah perkara buruk. Baik. Kita ambil hadis lain lagi. Wal muhajir man hajara al-khataya waz-zunub. Orang berhijrah adalah orang hak tinggal semua perkara-perkara salah dan dosa-dosa. Kalau kita tubuh hak Allah tegah, jangan buat. Hak Allah tegah tadi adalah perkara buruk. Perkara buruk tadi adalah perkara yang membawa dosa dan juga kesalahan. Jadi berakai molek. Baik. Kemudian Rasulullah sebut pula hijrah ni. Hak tadi orang. Hijrah ni apa? Rasulullah kata al-hijrah an tahjural fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa thumma anta muhajir wa imitta bil hadar. Maksudnya hijrah tu adalah meninggalkan perkara keji, al-fawahish. Antahjur al-fawahish, hendaklah kamu meninggalkan perkara-perkara keji. Fawahish ni tuan-tuan, seperti zina, lewat, lesbian, itu fawahish dia panggil, fahishah. Sama ada perkara tu zahir dan batin. Hak nampak tak nampak tinggal belaka. Waktu qimus salah, pada waktu yang sama kamu diri semaya. Waktu tiaz zakat, keluar zakat. Thumma anta muhajir, kemudian kamulah orang yang berhijrah. Wa imitta bil hadar, walaupun kamu mati di tempat sendiri. Maksud hijrah ni ialah tinggal perkara keji, perkara buruk, perkara tak molek, perkara hina, dan pada waktu yang sama kita buat, kita menunaikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan buat apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan apabila kita buat gitu, maka kita termasuk orang yang sedang berhijrah, walaupun kita tidak pindah ke mana-mana. Jadi tuan-tuan, hijrah ni tidak nanti kau pindah tempat, tapi pindah di segi keadaan tadi. Tuan-tuan sekalian, hak ni lah hijrah yang asah. Adapun pindahnya badan, pindahnya tubuh badan kita daripada satu tempat ke satu tempat, pindahnya Rasulullah SAW daripada satu tempat ke satu tempat tadi adalah setelah hijrah ni. Hijrah ni, hijrahnya tinggal hak Allah larang, iaitu hijrah dari mana ke mana. Dari mana ke mana? Kalau tubuhnya daripada Mekah ke Madinah. Tapi sebelum daripada Mekah ke Madinah tadi, orang berhijrah daripada beribadat kepada berhala dan selain daripada Allah, beribadat kepada Allah. Ada hijrah tu. Daripada menyembah patung-patung berhala kepada menyembah Allah. Daripada kasih kepada selain daripada Allah, kasih kepada Allah. Takut kepada semua makhluk dan pergi takut hanya kepada Allah. Harap kepada makhluk, buai hak tu harap kepada Allah. Tawakal kepada selain daripada Allah, pergi tawakal kepada Allah. Doa minta kepada makhluk, buai pergi minta dengan Allah.
berasa hina, berasa berharap, berasa doa. Sebab kalau sebelumnya berdoa kepada makhluk, minta kepada makhluk, hak tu buat tinggal doa kepada Allah. Lari daripada makhluk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna hijrah. Hijrah ni lah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan. Rasulullah dia mula dakwah tu mula ajar orang hijrah dah. Hijrah ni hijrah tinggal perkara buruk, tinggal perkara syirik, tinggal perkara kufur, tinggal khurafat, tinggal segala-segala perkara ibadat yang tidak mari daripada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, inilah hijrah hati dulu. Orang yang berhijrah, para sahabat berhijrah tadi, dia berhijrah hak ni dulu. Barulah dia pergi hijrah kepada dengan body, dengan fizikalnya tadi. Tuan-tuan sekalian, apabila orang yang hijrah lagu ni ialah orang yang sebenar-benar hijrah. Karena itulah orang berhijrah lah seperti para sahabat ni tuan-tuan, sama ada muhajirin ke ansar, Allah masuk surga. Masuk surga tuan-tuan orang hijrah ni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Ni ayat ni yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, was-sabiquna al-awwalun, orang dulu dan awal, minal muhajirin wal ansar, daripada kalangan al-muhajirin dan ansar, wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang yang ikut jejak langkah muhajirin ansar dengan cara terbaik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Kemudian Allah kata wa'adda lahum jannat, Allah sediakan untuk mereka surga-surga, tajri tahtal anhar, kekal mengalir air-air di bawah surga tadi, khalidina fiha, kekal mereka dalam surga, zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang besar. Jadi tuan-tuan, para sahabat ni Allah ayat dah masuk surga. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ikut sahabat selepas tak ada dia. So ikut sahabat, terutamanya Khulafa Ar-Rasyidin. Ikut sahabat sebab sahabat ni lah hak ambil ajaran Islam daripada Nabi. Sahabat ni anak murid Rasulullah pertama. Orang lain walaupun sealim mana orang yang mari kemudian daripada sahabat, sealim mana tak siapa supaya sahabat. Kelebihan dia, kelebihan ni ada pada sahabat yang tidak ada pada orang lain. Kalau kita baca ayat tadi pun, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha dengan Allah. Allah ayat dalam Quran, wa'ada lahum jannat, Allah sediakan untuk mereka surga. Kita tak ada. Allah tak kata kita buat kita ni Hanles taruh mana, tak masuk kita, tak sebut kita secara nas, tapi kita harap masuk juga ekor lagu mana, wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang turut jejak langkah muhajirin dan ansar tu dengan cara terbaik. Kalau kita nak masuk surga bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, cuba kita perhati amalan sahabat buat lagu mana. Kerana tu betul tahu amalan sahabat ni, kerana dia pindah amalan ni, ilmu ni, semua maklumat daripada Rasulullah. Kita ikut mereka. Mudah-mudahan dengan ikut mereka tadi termasuk juga orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak boleh nak claim tak sampai situ kita. Rasulullah, para sahabat, Allah kata radhiyallahu anhum, Allah telah redha pada mereka. Redha ni tuan-tuan masuk surga. Kita doa kan, Allahumma inna atau inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah,
aku atau kami memohonkan keredaan-Mu ya Allah dan syurga. Minta redha dulu baru syurga. Kalau dah Allah redha, dia masuk dalam syurga. Jadi sahabat tadi, Muhajirin dan Ansar tadi, Allah redha. Jadi tuan-tuan, ini kelebihan mizah kita panggil yang tidak dapat dicapai oleh orang lain berbanding dengan para sahabat. Patutlah tuan-tuan, ketika orang lain tolak agama, dia terima. Ketika orang lain memerangi agama, dia pertahan. Ketika orang lain memusuhi, dia jadi penolong Rasulullah, pembantu. Karena itulah kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan para sahabatnya telah sampai ke Madinah, kita tengok gapo Rasulullah buat. Ni kena kita pakai ingat baliklah. Boleh jadi kita telah biasa dengan dah, tapi malam ni kita ingat balik. Yang pertamanya Rasulullah buat masjid, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba ni kedudukan dia tinggi sampai ke lelang, sampai ke akhirat. Iaitu Rasulullah kata siapa-siapa berwuduk di rumah dia pergi ke Masjid Quba, ziarah Masjid Quba, semaya 2 rakaat, pahalanya ialah sebagaimana pahala umrah. Besar kan itulah orang pergi Madinah, rasanya orang bawa belakang pergi melawat ziarah Masjid Quba, pergi semaya 2 rakaat. Besar semaya situ serupa, dapat pahala serupa orang buat umrah. Cuma kita kena faham, serupa pahala umrah, tapi kalau kata umrah lagi tak lepas umrah tu. Kena buat umrah. Jangan kata mai Masjid Quba tak payah umrah dah. Tak kena. Dah. Serupa juga Rasulullah kata, orang yang baca 3 kali keluar Allah sama dengan pahala membaca seluruh Quran. Sama, tapi kita tak baca kena baca juga habis Quran itu baru khatam Quran. Di segi pahalanya beri, tapi kita kalau nak khatam Quran sengoti, kena baca sengoti. Dah banyak Rasulullah buat banding. Dia beri seperti Rasulullah sebut, man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang bersuci di rumah dia. Dia maksudnya ambil semaya lah, ambil wuduk. Kamu dia pergi semaya Jumaat. Pergi semaya Jumaat. Seperti tu hari ni mari semaya Jumaat. Ambil wuduk di rumah. Lah ni orang pesan suruh ambil semaya di rumah. Dulu pun buat dah, tak model mau pesan lagi. Air masjid kurang habislah kan. Sebenarnya itu satu, kadang-kadang kita tak sedar, apabila ada arah lagu tu kita pun ambil di rumah. Sekali ambil juga dah. Kita ambil semaya di rumah, mari semaya masjid, mari tidak lain tidak bukan, mari semaya Jumaat. Maka pahalanya adalah serupa pahala haji. Baik, mari maya amor, mari Jumaat semua, tak payah tak pergi haji dah, moga pahala haji dah. Tak kena pergi haji. Tapi pahala dia serupa pahala haji. Hak tak boleh pergi tu cerita lain. Nak pergi tapi tak pergi pun, kalau kita kata orang tahun ni tak pergi, dia boleh pahala haji. Iaitu setiap kali kita sembahyang Jumaat, pahalanya adalah sama seperti pahala buat haji. Pahala buat haji kan? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur ganjarannya tak ada sebalik, tidak lain tidak bukan kecuali surga. Jadi tuan-tuan, pahala haji, pahala serupa dapat pahala haji. Tetapi bagi orang yang tak buat haji lagi, kena pergi juga, tak lepas haji dia tu. Deh, semua orang faham belakang dah ni. Tapi besarnya nak cerita Pak sembahyang Jumaat. Seperti juga kalau sesiapa yang pergi masjid, tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk belajar atau untuk mengajar, maka ganjarannya adalah syurga. Siapa-siapa pergi ke masjid tujuannya nak ngaji atau tujuan dia nak ngajar, maka ganjarannya tidak lain tidak bukan syurga. Sekali lagi, kalau 2 kali lagi, 3 kali lagi, gitulah seterusnya. Karena tu ambillah peluang. Kalau kata mau pergi macam tapi tak faham gapo satu,
sebagai contoh, pergi ngaji tapi tak faham. Faham pak faham lah pergi ngaji tu. Ada, pergi ngaji tu. Pergi lah, pergi dengar, tak apa. Lah pergi. Tak faham seperti apa amal, tak apa ya tak faham. Rasulullah tak ayat pun faham tak faham. Pergi tak pergi. Jadi kita ambil kesempatan tu. Biarlah kata ustaz ngajar hak tolong, mari baru ni hak tolong ni ulai hak tolong pula biar gilah. Saka ngaji kita panggil ngaji. Ngaji ni tuan-tuan mau tak bawa kitab ngaji tak apa. Kun aliman au mustami'an. Nah, ngaji sama ada ngajar atau dengar, noleh. Kau apa? Ngaji. Dengar ngaji. Tak apa, asal kau ngaji. Jadi ambil peluang kita panggil, peluang kita yang ada baki-baki lagi ni, kita ambil. Nanti orang kata tua-tua je lagi ngaji, orang muda tak payah ngaji. Jangan sedap. Hak mati ramai orang muda. Dah ngerti. Aku tengok orang tua mana mati. Orang tua tak ramai dah mati. Tak ada orang dah orang tua mati. Mana orang mati? Tak ramai orang tua. Hak mati kan? Hak 70 tak ramai, 80 tak ramai belakang dah. Hak ramainya mati muda. Hak 50 ala ke bawah. Lepas supaya lepas ya rasa. Kalau kita buat pemerhatian ada. Kalau kapur kita lah, sebab orang sebaya dengan kita klik kapur apa orang dengar. Sahabat kita, sebaya kita. Maknanya ramai orang meninggal di waktu usia muda. Dan Rasulullah sebut amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kebanyakan mereka tidak lakah daripada, tidak lebih pada 9 hingga 70. Hak ada lebih pada 70 tu jangan-jangan. Ada bukan tak ada. Tapi tak ramai. Hak 80 tak ramai, 90 kau tak ramai, hak 100 kau tak ramai. Tak ramai. Jadi maksudnya Rasulullah nak ayat kita usia kita tidak seperti umat dahulu. Walau bagaimanapun kita umat Nabi kita ni tidak panjang umur pun, amalan sikit ganda banyak. Amalan sikit ganda banyak. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut amalan kita sikit ya, sebut sikit ya, tapi harap kita boleh faham supaya kita dengar orang baik. Rasulullah kata kalau orang baik mu katalah supaya orang baik kata supaya dia kata. Cuma bezanya apabila kata hayal al-falah, kata la haula wala quwwata illa billah. Hayal as-salah, hayal al-falah, kata itu. Apabila kata Allahu akbar, mu kata Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila dia kata la ilaha illallah, dan apabila kamu kata, Rasulullah kata la ilaha illallah, selepas tu bila kata sidqan min qalbih, betul hati kamu membenar apa yang kamu ucap tadi, dakhalal jannah, masuk surga. Maknanya surga ni depan kita, nak suruh kita buka nak kaci ya. Rasulullah kata apabila mu kata la ilaha illallah, betul-betul daripada membenarkan, percaya sungguh dalam hati apa hak tok bila sebut tadi, hak mu pun kata gitu juga, maka ketika tu maka kamu adalah ahli syurga, sidqan min qalbi, dakhala jannah, masuk surga. Karena tu tuan-tuan, syurga ni dekat ya dah. Pintunya kadang-kadang dibuka. Ketika mana? Ketika lepas ambil mayat. Lepas ambil mayat, Rasulullah kata doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila orang doa dengan doa tadi, Rasulullah kata futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Lapan-lapan pintu surga dibuka kepada orang yang baca doa tadi. Dan dia boleh pilih ikut pintu mana hak dia nak masuk. Bukan tidak payah mana surga ni. Baik. Lepas tu pula Rasulullah kata kalau siapa pergi semaya dengan dia ambil semaya tadi, pergi semaya sunat 2 rakaat, wajabat lahul jannah, tentu masuk surga. Tengok. Enggak kita tahu sangat tu berapa tak berapa nak buat lah. Tak jadi nak buat. Tidak biasa, tidak ajar.
Bilal hak tu kabir Rasulullah. Dia tak tinggal 3 perkara. 3 perkara tak tinggal. Rasulullah kata, aku dengar mu supaya mu, selipam mu dalam surga ni. Rasulullah dengar dalam Isra, pada malam Isra Mi'raj, supaya dia jalan perih. Rasulullah ni kenal orang, sahabat dia ni kenal, pas kau jalan kenal, dalam gelak kenal lagi, nak royak rapat. Mu buat amalan muka apa dia kan? Rasulullah tahu dah, tapi nak tanya dia supaya dia royak boleh pandu ke kita. Dia kata, kalau amo ambil semaya, amo akan semaya 2 rakaat. Tu amalan amo. Tak tinggal. Yang kedua dia kata, amo puasa 3 hari dalam sebulan, hari putih. Dia puasa 13, 14, 15. Dia tak rayak dia puasa senang kami, dia kata puasa Ayyamul Bid 3 hari. Lepas tu dia kata, hak amo tak tinggal lagi, sebelum tidur amo maya witir. 3 perkara ni dia tak tinggal. Rasulullah kata, hak tu lah. Rasulullah mengikrarkan. Ikrar. Rasulullah kata, amalan ni lah hak mu masuk surga. Jadi kalau kita buat juga kan, boleh jadi contoh lah. Kita buat contoh pada dia Rasulullah memperakui amalan itu boleh masuk surga. Jadi tuan-tuan boleh macam-macam. Malah lepas mayat fardu ni kita baca ayat kursi. Ayat kursi kita semua hafal. Kerana tu kalau kita lorak setara mana pun bacalah tuan-tuan. Boleh jalan kau kita lorak dah. Baca ayat kursi lepas mayat. Rasulullah kata, tak ada orang siapa baca ayat kursi selepas semaya, tidak ada sebab dia tak masuk surga kecuali tak mati. Yang menghalang dia masuk surga tu kerana dia tak mati. Kalau dia mati, tentu masuk surga. Kerana itulah ayat kursi ni satu ayat yang sangat hebat, sangat besar, yang menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Baik tuan-tuan, Rasulullah buat masjid. Lepas tu buat masjid Madinah. Yang keduanya, Rasulullah SAW mempersaudarakan orang Muhajir dan Ansar sehingga supaya adik-beradik. Hak ni hak jadi kuat ikatan persahabatan, sehingga pada peringkat awalnya orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah ni dengan buat adik-beradik tu, kalau mati tika tu boleh terima saka supaya adik-beradik ngerti. Lepas tu dibatalkan, dinasahkan. Inilah di antara kekuatan umat Islam. Orang Islam ni dia bersatu atas Islam, tidak bersatu di atas kabilah, tidak bersatu di atas sebab duduk sama-sama Madinah, tapi bersatu atas agama. Wa kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulunya Aus dan Khazraj ni perang beratus tahun. Aus dan Khazraj ni 2 kabilah besar di Madinah. Yang hidup mereka ni perang dua kabilah ni beratus tahun. Tok lagi perang, anak perang, cucu perang, cicit perang. Pesan kita dengan dia buat dia matu kan balas sama. Tapi apabila mari Islam lah menyatukan mereka dan baik supaya adik-beradik. Gilah mana pun tuan-tuan. Kerana itulah kita, kalau kita jumpa tuan-tuan, kalau cerita Mekah mudah orang berasa, orang biasa pergi Mekah. Kita jumpa dengan orang tak kenal. Orang kapur hamba tapi dia meninggal dunia dah. Dia tak erti Arab sepatah tak erti. Tapi baca tahap boleh, baca tahayat kena, tapi tak erti bahasa Arab. Dia kata dia baik hamba. Dia kata hamba pergi denu jumpa dengan orang tak tahu orang Turki ke orang gapo. Sama tak erti Arab, sama tak erti Melayu. Dia tak sama tak erti. Dia kata kecek 2-3 jam makan roti canai habis 2-3 butir dah. Dia main kedua tu. Esok jumpa pula makan pula. Dia kena molek orang gila hama. Pak kata, "Pak cik, reti ke?" Tak reti bahasa, tapi reti dia kata. Susah dah kita. Dia kata, "Hama tak reti bahasa." Dia dah hama kecek dengan Melayu, dia kecek hang tu. Hama pun boleh pahamkan orang tak boleh kecek pun bahasa isyarat ni boleh. Duduk lama dah. Jadi dia boleh kecek. Dia kata, "Allah puas hati," dia kata. Jumpa saya. Jumpa Rahman kata, pagi-pagi jumpa makan roti. Orang dia pergi zaman dulu kan lama kan. Dia nak royaknya
Bapa tu yang jadi agak tu? Kerana sama agama. Walaupun tidak pernah jumpa sebelum ni, kerana satu agama tu menyebabkan kita merasa mesra, sayang. Kerana itulah apa ni kita kata, kalau kita nak kata adik mari setepak baru saya, bagi sekapur baru saya, tak juga. Tapi apabila dibina atas agama, hak ni Islam bawa ni, jadi saya jadi gadi antara satu sama lain. Yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina negara. Jadi Islam ni dia boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai masalah kerana ada negara. Di Madinah lah negara ya melaksanakan semua hak Allah buat turun tu dalam masyarakat. Bermula daripada semaya, bermula daripada ngucap, zakat, haji, semua sekali apabila ada pemerintahan. Apabila Rasulullah merintah mentadbir negara. Hak pungut zakat pun zaman Rasulullah. Hak perai pun zaman Rasulullah. Bukan Rasulullah nak perai, tapi orang serai kena lawan. Jadi negara ni adalah salah satu daripada tutup teh agama kita Islam sebagaimana Rasulullah buat. Kerana itulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dilantik Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Rasulullah wafat, tanya lagi sebelum kemudian. Separa sahabatnya faham pentingnya pemimpin ni ada dalam setiap masa. Kalau dah Nabi wafat, maka kena ada ganti dalam meneruskan pemimpin negara. Kerana itulah memimpin dan rakyat ni kena sama-sama bina negara, dan orang yang mereka mengikut cara Rasulullah ni akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah apa ni mentadbir negara ni adalah kewajipan dia, supaya kewajipan hak-hak lain, supaya kewajipan semaya, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Malah semaya ni tak boleh kalau tak ada pemimpin. Kita ada rasa tak apa, tak boleh semaya. Nak mai jemaah kan kena, kalau ada pemimpin. Kerana tu kena latih imam. Semaya jemaah ni adalah lambang kepada kepimpinan dalam Islam. Baik, dalam kita nak pilih tok imam ni ke, kita pilih yang paling pandai kali, paling jauh. Sifat-sifat dia terlebih pada orang. Jadi gitu juga di dalam kehidupan masyarakat. Kerana itulah tok imam dengan makmum ni dia kena serakat. Tok imam takbir, dia takbir. Tok imam rokok, dia rokok. Kerana tu duduk dalam negara, dia kena bersama masyarakat dengan pemerintah ambil cara masyarakat taat kepada pemerintah. Kerana itu adalah kewajipan dalam berjemaah sebagaimana kita semaya jemaah. Lebih kurang. Kerana itulah apa ni, perkara ni sangat penting. Rasulullah wafat, semua selesai belaka dan disambut oleh para sahabat sehinggalah sampai kepada Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah ni adalah kerajaan Islam yang bukan terakhir tetapi dikalahkan oleh apa ni peperangan dunia dulu, iaitu pada tahun 1924. Jadi apabila jatuh Kerajaan Uthmaniyah, maka ketika tu kebanyakan negara ini dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Siapa kelar ni barat menguasai, dan juga barat dengan timurnya menguasai dunia ni. Siapa kelala ni? Kerana itulah kita apa ni perhatikan hijrah ni kita telah dilupakan. Tahu hijrah ni tuan-tuan, biarlah kita ngakulah. Kita ngaku hari bulan Islam ni kita tak ingat. Secara jujur kita ingat tak? Hari ni ingat lagi 3 hari ni. Aja 4-5 hari lagi. Secara jujur ya, hamba rasa hamba sendiri bukan kata kat lain. Kadang-kadang tukar Rabiul Awal ke Rabiul Tsani. Nak kata Jamadul Awal ke Jamadil Tsani. Tukar. Kalau bila apa Januari, Februari, Mac, April tu tak tukar apa rasa tu. Tak tukar. Kerana itulah kalau kita tanya puasa, bila puasa? 20 hari bulan. Tengok. Yalah dia tu. Orang kata, bila puasa? 20 hari bulan.
Tidak 20 hari bulan, 1 Ramadan puasa. Bersama 20 hari bulan. Bapa kita jawab 20 hari bulan puasa? Sebab bulan Islam tak masuk dalam kepala. Nak royak kita kuatnya jajah dah. Kita rasa kita merdeka dah tak? Jajah tak keluar. Karak dia tu tak tubik lagi daripada kepala kita. Maaflah abang sebut. Karak dia tu hak ditanam dalam di jiwa kita ni tak tubik lagi. Tapi tak apalah, keluar kesel-kesel lah dah. Tapi takut kita tak ada dah dua tapi kak gitu-gitu lah. Nak hak kita ingat bulan Islam ni supaya bulan ni ingat sebentar. Lepas tu awak mari Rabiul Awal pula. Tika malu. Lepas tu awak mari gaul lah. Tu je lah. Mari puasa ingat bulan. Ingat bulan puasa sehari dua. Lepas tu mari Syawal ingat. Mari bulan haji. Tu je ingat. Tapi hak hari-hari ni memang kita tidak ingat. Jadi maksudnya sebab kita dididik dalam suasana lagu tu. Kita semua bukan kata siapa-siapa, kita semua dididik dalam suasana tu. Kita lelah ni je baru kita rasa ingat. Kalau dulu kan ingat raya puasa, raya haji tu je. Hak lain tak ingat dah. Bila ni banyaklah ingat sikit, Rajab, Sa'ban dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian merasa itulah perkongsian kita pada malam ni, dan mudah-mudahan apa yang kita tahu dapat kita amalkan, dan kita sama-samalah mengamalkan kehidupan kita dalam hidup kita ni mengikut agama kita, dan itulah yang sebenar sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.